Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat ke majlis penutupan sidang-sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Republik Indonesia. Majlis berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dalam ucapan penutupan, Tuan Yang Terutama Samnak Yake Maihe Sinapade Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi ASEAN, melahirkan penghargaan kepada semua ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja menghargai Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi atas sumbangan-sumbangannya sejak pelantikannya sebagai Setiausaha Agong ASEAN. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai pengerusi ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia melalui penyerahan gavel pengerusi ASEAN sebagai penyerahan simbolik kepada Republik Indonesia yang akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2023. Presiden Republik Indonesia dalam ucapannya antara lain menekankan mengenai isu-isu yang akan diutamakan oleh Republik Indonesia pada tahun 2023 selaku pengerusi ASEAN di bawah tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth dan sebuah tayangan video daripada Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN 2023. Thank you so much. Sorry. Semasa majlis tersebut, Awang Haji Muhammad Iqbal Fakri Haji Damit daripada negara Brunei Darussalam diumumkan sebagai penerima ASEAN Prize 2022. Beliau dihargai atas kepimpinan aktif dalam gerakan belia dan kesukarelawanan, khususnya memberikan bantuan kepada orang-orang kehilangan tempat tinggal sekaligus menjiwai semangat komuniti ASEAN yang berorientasikan rakyat dan berdaya tahan. Di bawah kepengerusian Kemboja pada tahun ini, para pemimpin antara lain yang bersetuju pada dasarnya bagi keahlian Timor Leste selaku ahli ASEAN ke-11 dan bagi negara-negara berkenaan untuk diberikan status negara pemerhati dalam ASEAN. Ini termasuk penyertaan dalam kesemua mesyuarat-mesyuarat ASEAN serta sesi-sesi plenari pada sidang kemuncak. ASEAN juga meningkatkan hubungan dengan Amerika Syarikat dan Republik India melalui penubuhan perkongsian strategik komprehensif antara kedua buah negara berkenaan. Selain itu, pengumuman kemuktamadan substantif, perundingan penaiktarafan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand AAN-NZFTA juga merupakan salah satu priority economic deliverables bagi Kemboja dengan negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras bagi AAN-ZFTA. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak Asia Timur ke-17 yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa sidang kemuncak tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah menekankan bahawa sidang kemuncak Asia Timur EAS sebagai sebuah forum yang diterajui pemimpin-pemimpin utama telah menggalakkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Oleh itu, EAS hendaklah kekal relevan secara strategik dan praktikal bagi dialog yang membina serta kerjasama pelbagai hala. Ke arah itu, Baginda menggariskan kepentingan bagi semua pihak untuk terus menyokong multilateralisme yang diasaskan pada prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa.
menyentuh mengenai isu kesihatan mental yang berpotensi untuk menghalang kemajuan sosioekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat. Baginda menekankan keperluan bagi semua pihak untuk terus bekerjasama rapat dalam mengongsikan dasar dan kepakaran praktikal bagi membantu meringankan beban. Sebagai susulan kepada kenyataan pemimpin-pemimpin Sidang Kemuncak Asia Timur mengenai kerjasama kesihatan mental yang diluluskan pada tahun lepas, baginda juga menyeru supaya pihak masing-masing dapat membangunkan pelan tindakan bagi menggalakkan kerjasama serantau dan antarabangsa mengenai kesihatan mental. Manakala ASEAN titah baginda sedang berusaha untuk menubuhkan pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam bagi memastikan rantau ini lebih bersedia dengan mengurangkan kesan terhadap keselamatan makanan dan peralihan ke sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Oleh itu, kepakaran teknikal dan saintifik daripada rakan-rakan kongsi bagi membantu pusat berkenaan dalam membangunkan dasar untuk menangani isu-isu silang dengan lebih baik adalah dialu-alukan. Semasa sidang kemuncak tersebut, Tuan Yang Terutama Charles Michel, Presiden European Council, dan Tuan Yang Terutama Zhang Ming, Setiausaha Agung Shanghai Cooperation Organisation (SCO), menerangkan mengenai keselamatan makanan dan tenaga. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, turut melaporkan perkembangan penting Sidang Kemuncak Asia Timur termasuk kerjasama dalam menangani isu kesihatan global, memajukan ke arah masa depan tenaga yang mampan, kerjasama yang lebih besar dalam perdagangan serantau dan global serta kerjasama maritim. Sementara itu, para pemimpin EAS menyuarakan kebimbangan bersama mereka terhadap cabaran keselamatan global dan seterusnya menyeru agar penyelesaian konflik secara aman damai dapat dicapai melalui dialog serta menegakkan komitmen terhadap multilateralisme. Para pemimpin juga mengharapkan integrasi ekonomi serantau yang lebih baik dan meningkatkan kerjasama EAS dalam pendigitalan dan tenaga mampan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri acara bagi mengumumkan kemuktamadan substantif perundingan menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand AANZFTA, iaitu salah satu priority economic deliverables bagi Kemboja, negara pengerusi bagi ASEAN pada tahun ini. Acara yang diadakan di samping Sidang Kemuncak ASEAN kali ke-40 dan ke-41 turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Samdech Yake Mahe Sinapade Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi Sidang Kemuncak ASEAN bagi tahun ini. Tuan Yang Terutama Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, dan Puan Yang Terutama Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand. Negara Brunei Darussalam merupakan negara penyilaras bagi perjanjian AANZFTA dan penaiktarafannya yang bermula pada tahun 2021. Penaiktarafan perjanjian tersebut dijangka akan membuka peluang-peluang baharu dengan penerapan elemen-elemen baru seperti perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME dan pembangunan berdaya tahan ke dalam perjanjian tersebut. Dengan penaiktarafan itu, perjanjian tersebut juga mengekalkan identitinya sebagai sebuah perjanjian yang bertaraf tinggi, responsif terhadap cabaran-cabaran baru, menerapkan amalan-amalan perdagangan moden dan bermakna bagi peniaga-peniaga di rantau ini. Perjanjian yang dinaik taraf itu juga dijangka akan memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Timbalan Sultan dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMFC dan Indra SC. Perlawanan berlangsung di Lapangan Padang Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah di Berakas.
Berangkat sama paduka Nakda Duli Yang Teramat Mulia Pengilam Muda Abdul Muntakim. DPMFC berjersi kuning mendahului perlawanan dengan gol sulung pada minit ke-16 ke atas Indra FC menerusi jaringan Muhammad Azwan Ali Rahman. Bersambung di babak kedua, DPMFC berjaya mencetak 7 lagi gol untuk melengkapkan gol ke-8 DPMFC ke atas Indra FC. Dengan kemenangan ini, DPMFC berjaya menempa slot ke separuh akhir Piala FA Brunei 2022 dengan agregat 13-1. Kementerian Kesihatan kekal komited untuk memberikan perkhidmatan dalam penjagaan diabetes yang terbaik seperti yang terkandung dalam Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023. Kerana mencapai wawasan Brunei 2035, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam berperanan penting dalam menjaga kesihatan bagi mencegah dan mengawal diabetes. Menteri Kesihatan berkata pada tahun 2021, seramai 537 juta orang dewasa di seluruh dunia menghidap diabetes dan dijangka meningkat kepada 643 juta orang menjelang tahun 2030. Bersempena sambutan Hari Diabetes Sedunia 2022 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar seterusnya melahirkan kebimbangan hampir 1 daripada 2 orang dewasa tidak menyedari mereka menghidap diabetes dan 6.7 juta kematian akibat diabetes direkodkan. Menurut Yang Berhormat, rakyat dan penduduk tetap di negara Brunei Darussalam berpeluang untuk mendapatkan akses kepada sistem penjagaan kesihatan secara percuma termasuk penyediaan klinik diabetes, pendidikan oleh jururawat pendidikan diabetes dan pakar pemakanan dan pemeriksaan tahunan mata. Hari Diabetes Sedunia diadakan setiap 14 November dengan tema sambutan Hari Diabetes Sedunia bagi tahun 2021 hingga tahun 2023, akses kepada penjagaan diabetes. Sambutan menumpukan kepada keperluan untuk akses yang lebih baik kepada pendidikan diabetes yang berkualiti bagi pakar perubatan dan individu yang menghidap penyakit diabetes. Kira-kira 400 kes baru strok direkodkan setiap tahun di negara Brunei Darussalam di mana kira-kira 65% daripadanya daripada kumpulan umur 60 tahun ke atas dan 17% daripada kumpulan umur bawah 45 tahun. Dari segi faktor risiko strok, lebih 1/3 iaitu 36% penduduk dewasa di negara ini didapati menghidap penyakit darah tinggi. Menteri Kesihatan seterusnya memperincikan dalam kalangan penghidap penyakit darah tinggi, 29% adalah mereka yang tidak pernah dikesan sebelum ini mempunyai penyakit tersebut, manakala lebih dari 35% daripada mereka yang pernah didiagnosis tidak mengambil atau tidak mengikuti arahan pengambilan ubat mengawal darah tinggi, dan kalangan mereka juga ada yang menghisap rokok, menghidap kencing manis dan mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata demikian semasa melancarkan Hari Strok Sedunia 2022 di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Walaupun setengah penghidap strok pulih sepenuhnya, terdapat sebilangan besar yang mengalami kemerosotan fungsi jangka panjang dan kekal. Ini membawa kepada cabaran dalam kehidupan seharian secara praktikal, kewangan, sosial dan psikologi, bukan sahaja kepada mangsa strok tetapi juga kepada keluarga dan penjaga mereka. Memberi sokongan kepada penjaga ini juga adalah penting. Selain itu, orang ramai juga mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk mengetahui mengenai strok, gejala awal dan faktor-faktor risiko yang berkaitan. Untuk minta tolong, bantuan, datang angkat untuk angkat ke bawah. Acara diteruskan dengan sesi senam robek dan wakamal wakaton. Antara yang hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hari Strok Sedunia disambut setiap 29 Oktober kerana meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai strok, tanda dan gejala serta kepentingan tindakan segera rawatan untuk mengurangkan risiko strok. Temanya tahun ini, minit boleh menyelamatkan nyawa dengan hashtag masa berharga atau precious time.
Dalam usaha memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan penyakit kencing manis atau diabetes kepada orang ramai, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha kemarin mengadakan jeraiwara sempena sambutan Hari Diabetes Sedunia 2022. Tema pada tahun ini adalah Access to Diabetes Care. Jeraiwara yang diadakan di sebuah gedung perniagaan di Kampung Selam Bigar. Program disikan dengan pameran dan poster mengenai diabetes dari unit endoktrin, unit pemakanan, pusat mata, unit podiatri, pusat promosi kesihatan dan EVIT teknologi. Juga diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma, konseling dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. What we have is we try to raise awareness in terms of what is diabetes and how can you help yourself prevent diabetes or manage diabetes if you have it. Kalau boleh rajin-rajin bersukan, ambil masa dalam setengah jam lah untuk bersukan setiap petang itu, bawa ke recreational park ke mana di bandar, sama jaga-jaga makan. Status harian normal baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 4 kemarin iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 616 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.8%. Tabung darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait masih memerlukan darah jenis A dan O. Bantuan orang ramai adalah sangat diharapkan dalam membantu meningkatkan bekalan darah di hospital berkenaan. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke tabung darah hospital tersebut bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama beberapa pihak akan mengadakan kempen derma yang dibuka bagi penyertaan orang ramai. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp ke 8775745 atau 7375745 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn dan ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Berita sukan bagi menyemarakkan lagi sambutan Jubli Emas Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia bagi tahun 2022. Jabatan berkenan mengadakan acara Walkability Retreat. Acara berlangsung di Kompleks Bangunan Kerajaan Berakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pengisian acara termasuk senam aerobik dan walkathon sejauh 2 km. Acara diteruskan dengan aktiviti penanaman 50 batang pokok bersempena 50 tahun penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Juga diketengahkan mini pameran PPP Corner, Pedestrian Master Plan dan Green Initiatives yang bertujuan memberi maklum balas kepada cadangan yang terkandung dalam Plan Induk berkenaan.